Puan Tan Hon Ping Bakri. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Bila haus, gali telaga. Soalan saya, soalan 3. Terima kasih Yang Berhormat Bakri atas soalan tadi. Puan Yang di-Pertua, sasaran utama kerajaan menarik pejabat keluarga untuk beroperasi di Malaysia adalah seperti berikut. 1. Disasarkan keluarga daripada dalam negara, serantau dan juga rantau luar seperti Timur Tengah, jangkaan julat aset di bawah pengurusan AUM untuk 5 tahun pertama dianggarkan bernilai antara RM500 juta sehingga RM1.2 bilion, diikuti dengan julat pelaburan tempatan sekurang-kurangnya antara RM40 juta hingga RM110 juta yang disalurkan ke dalam sektor yang mempunyai pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Kedua, pejabat keluarga juga merupakan pemangkin pembangunan modal insan serta penggandaan ekonomi melalui syarat substantif tempatan seperti gaji minima sebanyak RM10,000, pejabat fizikal, perbelanjaan tempatan sekurang-kurangnya RM500,000 dan pelaburan tempatan sekurang-kurangnya 10% daripada aset di bawah pengurusan. Pejabat keluarga merancangkan peluang ekonomi baru untuk sektor perkhidmatan profesional tempatan sekaligus merangsangkan penggandaan ekonomi. Situasi ini menggalakkan aliran global di mana sektor pertumbuhan pejabat keluarga dianggarkan akan meningkat sebanyak 75% menjelang 2030. Suruhanjaya Security Malaysia SC juga menganggarkan julat penggandaan ekonomi sekurang-kurangnya 3 kali ganda dan 5 kali ganda daripada jumlah pelaburan tempatan dan perbelanjaan tempatan dalam 5 tahun pertama. Sebagai syarat kelayakan kepada insentif yang diberikan kepada pejabat keluarga, mereka perlu memenuhi syarat pelaburan tempatan setiap tahun dan perbelanjaan tempatan seperti mana yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Yang Berhormat Puan Yang di-Pertua, saya lihat ini pejabat keluarga ni dia membawa satu dana yang begitu besar yang boleh menjadi satu kapital. Terutamanya bagi saya satu pilihan atau alternatif instrumen pembiayaan bagi terutamanya IKS yang mungkin gagal ataupun belum layak untuk mendapat pembiayaan daripada sistem perbankan tempatan. Jadi bagaimanakah kerajaan memastikan bahawa kemasukan ataupun penumpuhan pejabat-pejabat keluarga ini memberikan manfaat kepada industri tempatan, terutamanya IKS. Dan adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu jabatan ataupun unit ataupun satu pusat sehenti untuk membantu ataupun mengaitkan pejabat-pejabat ataupun kapital modal besar ini dengan IKS atau industri tempatan berpotensi tinggi yang memerlukan modal ini. Jadi saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Puan Yang di-Pertua, skim pejabat keluarga tunggal SFO skim yang bermula di Forest City Special Financial Zone ini meletakkan syarat pelaburan tempatan yang sekurang-kurang 10% pada aset di bawah pengurusan. Tambahan pula, pelaburan ke dalam PKS yang telah dikenal pasti sebagai salah satu pelaburan yang digalakkan di bawah SFO skim untuk memangkinkan aliran modal alternatif kepada PKS. Pelaburan kepada PKS adalah melalui instrumen seperti berikut. Pelaburan secara langsung ke dalam syarikat-syarikat PKS, pelaburan melalui platform equity crowdfunding dan peer-to-peer financing
yang membolehkan PKS untuk mengumpul dana bagi operasi mereka, pelaburan melalui dana modal troka, Venture Capital Fund, yang menyuntik modal ke dalam syarikat-syarikat IKS dan PKS, berserta panduan dan bimbingan dalam merangka strategi perniagaan yang lebih efektif. Kerajaan akan memanfaatkan inisiatif-inisiatif sedia ada dalam melaraskan informasi berkenaan peluang pendanaan alternatif terutama dalam pasaran modal di mana pejabat keluarga bakal menjadi salah satu penyumbang modal kepada PKS. Sekian, terima kasih. Temeloh. Okey, terima kasih. Temeloh ingin mengetahui, adakah kerajaan menjalankan kajian risiko daripada penawaran perkhidmatan family officer di Malaysia? Kerana kalau kita lihat akan berlaku risiko pembiayaan keganasan ataupun penggubalan wang haram, sebab kita tahu sebab struktur perniagaan kurang telus dan sukar dikesan. Begitu juga akan berlaku ketidaksamaan ekonomi tertumpu pada sektor tertentu. Sudah tentu projek-projek mega akan diutamakan. Dan yang ketiga, tekanan infrastruktur keuangan, di mana kita mendapat maklumat daripada laporan Metro dan juga Dagang News bahawa insentif yang diberikan oleh negara kita sifar hingga 5% sahaja cukai yang dikenakan. Jadi ia sangat bertentangan dengan belanjawan negara kita yang kita nak letakkan subsidi dihapuskan, ya. Tetapi di sini kita lihat dikecualikan cukai kepada golongan maha kaya, sifar cukai. Kemudian begitu juga kadar cukai korporat konsesi sifar hingga 5% sahaja. Jadi saya mau komen daripada Menteri. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Temeloh atas soalan tersebut. Poin yang betul, kalau kita melihat daripada segi skim SFO ni, skim inilah skim yang baru yang kita perkenalkan untuk negara. Ia bertaraskan untuk meningkatkan aktiviti-aktiviti di dalam negara dan juga menggandakan ekonomi yang ada dalam negara. Kita berharap dengan ada skim ini yang akan menarik pelabur daripada luar negara ke dalam negara, ia akan merancakkan lagi ekonomi kerana sebahagian daripada dana yang dibawa masuk akan digunakan di dalam negara. Kedua, ia juga menjana pekerjaan yang bermakna untuk rakyat dan kerana dia memerlukan mereka yang dalam skim ini untuk berada di dalam negara, akan juga ada penggandaan daripada ekonomi untuk dalam negara. Saya ambil maklum yang ada mungkin kerisauan untuk macam mana kita akan oversight skim ini. Skim ini masih dalam pemantauan Securities Commission SC dan juga Bank Negara, terutamanya dalam segi AMLA, di mana perpindahan modal akan dijaga dalam peraturan-peraturan yang ada sedia ada. Dan kita percaya dalam apa yang diadakan oleh SC dan Bank Negara, mereka akan memantau agar tidak ada isu-isu berkaitan AMLA dan keganasan itu berlaku. Terima kasih. Tuan Haji Kamal bin Asari, Kuala